Bergema takbir raya, menitis air mata, terbayang suasana permai desa. Hai everything, apa khabar semua? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada video ini, saya bukanlah nak bersedih-sedihan ya saudara-saudara, tapi saya nak menyambung balik perbualan ataupun perbincangan kita di minggu lepas, dalam video yang lepas, yang mana saya berkongsi dengan anda semua tentang rakaman audio. Okey, untuk minggu ni pula saya akan proceed ke next process, iaitu mixing dan mastering. Okey, apa benda yang ada dekat dalam proses mixing ni? So saya nak kongsikan 1, 2, 3, 4, 5 benda lah yang boleh kita berkongsi. Jadi teruskan tengok video ni, jangan sedih-sedih. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Okey, dalam video kali ni saya nak cerita pasal mixing. Tapi sebelum saya pergi ke proses mixing ni, saya nak recap balik apa yang saya cakap minggu lepas. Beberapa kali dalam video yang lepas saya ada cakap dari instrumen masuk ke audio interface dan pergi ke software. 2-3 kali jugalah saya cakap benda tu. Jadi di sini apa yang kita nak buat pada hari ini, memang kita akan banyak kerja dalam software. Jadi untuk sesiapa yang tak gunakan Logic Pro X seperti yang saya guna dalam software nanti, saya ada beberapa contoh software lain lah yang saya boleh suggest. Tapi saya tak ada untuk saya tunjuk saya guna. Tapi apa yang akan saya guna dalam video tu, semuanya ada dalam software-software lain. Contoh dia, saya akan fokus pada EQ, compressor, reverb. Dan tiga-tiga benda ni, mana-mana software pun ada. So, tak ada masalah untuk kita pakai software apa. Contoh macam, katalah Apple user. Apple user nak pakai, boleh pakai GarageBand, boleh pakai Logic Pro sama dengan saya, boleh juga pakai Pro Tools atau apa-apa saja, kan? Tapi yang guna Windows pun banyak lagi software-software lain yang boleh guna. Macam yang saya pernah guna untuk Windows, saya pernah pakai Sonar, saya pernah pakai Cubase. So daripada situ saya tahu apa yang ada dalam setiap software tu sama je, tapi mungkin nama dia lain atau proses dia tu dia tukar nama, tapi sebenarnya benda yang sama. So kita kena explore sikit lah, kena jadi rajin untuk explore. So kalau kita explore lebih, lagi banyak kita boleh dapat. Bila dah dapat banyak tu, kita kongsi lah pula dengan orang, bagi tahu saya balik. Tahu? Okey, sekarang ni saya nak terus ke proses mixing ni. Okey, so dah tak ada recording, tak ada apa, cuma pakai audio file atau track by track yang kita dah record minggu lepas. So dia dah ada dekat dalam software saya, so saya akan buka sekejap lagi. First kali saya nak cerita adalah EQ. Saya akan ceritakan pada dua benda. Maksudnya saya akan buat EQ untuk drum dan saya akan buat EQ untuk vocal. Sebab dalam video saya ni saya akan banyak gunakan track vocal, sebab di situ banyak perkara yang saya boleh kongsikan. Jom kita tengok. Check it out. Okey, saya akan mulakan dengan equalizer dan saya akan buat kick. Ini sebagai contoh. Okey, saya akan letakkan EQ. Apa kegunaan EQ ni? EQ ni adalah salah satu tempat untuk kita boleh dapatkan tone yang kita nak, ataupun kita nak meletakkan frekuensi yang kita nak pada setiap track tu. Contohnya, bila pada drum kick ni, sound yang dia perlu adalah di area sini. 20 ke 100 ke 200 lah. Kebiasaannya, bagi saya, untuk saya guna, kebiasaannya saya akan buang di kawasan 500 ni. So saya tak nak tone yang berbunyi. Contohnya kita play, saya tak nak bunyi ni, dia ada kacau sikit. So saya akan buang dia di tengah-tengah ni, dan saya akan naikkan di kawasan bass. Okay, ni kita boleh dengar beza dia kalau terlebih lah. So saya ambil yang mana saya nak je. Depan tu ada bunyi PC tu, dan saya nak dia punya beater.
Itu beta dia kan, tapi saya tak nak over. Saya tambah dia sikit saja. Okay. Ni beza dia raw dengan yang sudah EQ. So dia bunyi dia lepis sikit. Ni dia bunyi gemuk sikit macam saya lah. Itu yang saya nak tu. Okay. Ini asas untuk kita EQ sendiri. Atau ada lagi satu pilihan adalah kita guna preset yang Logic Pro dah bagi kat kita. Contoh dia ada dekat sini. Okay, untuk tunjuk yang tu saya bypass dulu dan saya tutup. Saya tambah lagi satu EQ. Untuk saya tunjuk dia ada dekat sini channel EQ mono. Okay, so kita guna preset katakan. Ini ada drum, ada beberapa jenis EQ untuk kick dekat sini. So kita pilih lah, katalah saya guna modern kick. Contoh, macam tu dia punya EQ dia. So kita try play. Dia akan bunyi macam tu. So sama, kita still boleh adjust lah yang mana kita tak nak apa semua tu. Okay. So kalau ni bunyi raw, ni bunyi yang preset tadi, modern kick. Dan ini bunyi kick yang saya nak. Nak campur dua pun boleh. Tak ada masalah. Dia akan jadi macam tu. Tapi saya gunakan yang saya nak tadilah. Itu contohnya. Dan kebiasaannya bila kita buat EQ untuk kick, dia mesti ada sahabat karib dia. Ini sahabat karib dia ni. Kita boleh dengar beza macam mana bass tu seakan-akan berbeza walaupun saya tak ada apa-apa EQ kat sini. Disebabkan EQ ni, contoh kita dengar ni saya off. EQ pada kick tak ada kena-mengena dengan bass. Ni saya on. Okay, dapat dengar kan? Kalau tak dapat dengar, ulang balik sampai boleh dengar. Okay. Jadi itu adalah asas untuk kita letakkan EQ. Dan sekarang ni saya buang EQ ni lah. Saya tak pakai lah. Itu tadi sebagai contoh aja. Okay, so selesai satu perkara, EQ. Macam tu juga kita buat EQ pada setiap track instrumen ni. Proses dia sama. Dan di setiap instrumen tu juga ada preset dia kalau kita nak guna preset. Terpulang pada anda semua untuk meletakkan tempat-tempat ataupun spacing dalam frekuensi pada EQ. Okey, sekarang ni proses saya nak EQ sikit suara khas setelah saya buang noise, background noise tadi tu. So EQ sama macam saya EQ drum juga. Solokan dulu. Ku di sini hanya menunggu, dunia akan kembali. Okey, kita buka EQ. Kita tengok apa yang kita boleh buat dekat suara khas. Jadi sedap ke? Jadi tak sedap. Ku di sini hanya menunggu, dunia akan kembali seperti dulu. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Buat wira kami semua, moga kita semua tabah menghadapinya. Tuhan selamatkanlah negara Malaysia. Doa kami di rumah untuk wira negara, kita semua mampu mengubah. Oh, stay at home, we safe, we can make it happen.
pray for Malaysia be free again. Without COVID-19, let us praise. Let the hero work for us to be. So ada bunyi muffle kalau saya tak EQ dia. So saya dapat buang dia lah. Ku di sini hanya menunggu, dunia akan kembali seperti dulu. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Buat wira kami semua, moga kita semua tabah menghadapinya. Okay. So inilah basic untuk EQ vokal. Sama je. Sebenarnya vokal ke apa-apa ke, sama je dia punya proses EQ. Jadi bila saya play dengan muzik, di sini hanya menunggu, dunia akan kembali seperti dulu. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Buat wira kami semua. jadi itulah proses EQ untuk vokal yang saya boleh tunjuk hari ini. Dan proses EQ akan jadi sama je pada setiap track. Macam ni ada vokal Anik, sama je benda yang sama. Saya kena check dulu dia punya noise, kemudian baru saya EQ. So source tu saya tahu bila kita ambil daripada phone tu mesti ada noise. So kalau boleh kita buang noise tu dulu, lepas tu baru kita EQ. Kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kan ku cium kembali. Okey, tadi saya dah cerita pasal EQ, saya dah tunjukkan cara dan serba sedikit berkenaan EQ. Okey, sekarang ni saya nak terus proceed ke cara menggunakan kompresor dan cara saya gunakanlah. Okey, kalau anda tahu lebih dari apa yang saya buat tu, lagi bagus. Sebab apa yang saya nak tunjuk dalam video ni semuanya basic je. Jadi, kita terus ke kompresor. Walau jauh di mata, kau tetap takkan ku lupa. Okey, seterusnya masih lagi pada track vokal khas. Okey, setelah saya EQ, sekarang ni saya nak compress dia pula. So, saya nak gunakan kompresor. So, apa kita boleh buat adalah kita buka kompresor, dia ada dalam Dynamics. Kat sini, beliau ini adalah kompresornya. Jadi, kita buka. Dan kita try play. Ku di sini hanya menunggu. Okey, tugas kompresor adalah dia akan compress dan stabilkan dinamik nyanyian, especially yang macam ni. Sejahtera, moga dijaga yang tak sengaja tiba-tiba dinamik tu dah terkuat sangat. So dia menonjol ke depan kan tiba-tiba. So kita cuba stabilkan dia. Okey, apa yang saya buat adalah saya cuba kat sini lah. Sebab sini paling ketara sekali. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Buat doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa. Doaku agar kau sejahtera, moga dijaga Yang Esa sentiasa.
aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Buat aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. So apa-apa pun kita kena dengar dia dengan whole music jugalah. Aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Bila kita compress automatic volume tu akan berubah. Aku agar kau sejahtera, moga dijaga. Dia besar. So dekat sini overall. Aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Buat aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa. Okay, so kita boleh dapat dynamic yang agak stabil. So tak ada tiba-tiba terlalu besar. Itu asas untuk kompresor. Kita boleh explore lagi lah lebih daripada tu. Sebab kita kena tahu kerja-kerja setiap knob-knob ni. Apakah dia sebenarnya. Tapi saya suggest untuk lebih faham lagi tentang apakah setiap button ni. Kita kena tengok ataupun pergi ke tutorial yang betul-betul khusus menceritakan tentang apa nama dia ni, kompresor. So bila kita faham kompresor tu, betul-betul faham, kita boleh buat lagi cantik lah. Jadi kita lanjut ke seterusnya. Aku senandungkan lagu untuk yang jauh di mata daku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga dah lah, sikit-sikit dah lah. Okey, saya pun dah ceritakan pasal kompresor tadi. Harap semuanya boleh faham lah. Okey, seterusnya ni saya akan terus bekerja menggunakan vocal track tadi tu. Sebab macam awal-awal video tadi saya ada cakap, ada benda atau beberapa perkara yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan track audio ni. Di antaranya adalah kerja-kerja editing yang kita perlu buat waktu kita menggunakan audio ni. Kenapa? Sebab audio ni saya ambil daripada video. Saya export macam proses yang saya cerita minggu lepas tu, dalam video yang lepas kan. Okay, so bila saya ambil daripada situ, ada benda-benda yang saya kena buat. Di antaranya ialah pencucian noise ataupun noise reduction. Macam tu lah. So macam mana kita nak buat benda tu? Saya tunjuk sikit dalam video ni. Jom. Aku harap kau gembira, oh di samping ayah serta bunda. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya buat proses editing untuk vocal Hazradola. Okay, sebelum kita start edit, kita tengok dulu apa yang ada dalam file ni. Saya ambil daripada video yang dia hantar. Maksudnya dia rekod terus audio dia sekali dengan video. So saya export dia lah macam yang kita tengok minggu lepas. Tengok apa yang ada. Ku di sini hanya menunggu dunia akan kembali seperti dulu. Aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Okay, ada part-part yang ketara untuk bunyi background noise dia tu. Ku di sini. Okay, apa yang saya guna untuk saya reduce noise tu, dan saya tak boleh nak buang dia 100%. Biasanya untuk audio yang macam tu saya akan gunakan expander.
Kita tengok apa yang expander ni boleh buat. Okay, ni dia tak buat apa-apa lagi. Caranya saya turunkan ratio ni. Ratio ke saya pun tak tahulah nak sebut dia betul-betul. Okay. Ku di sini hanya menunggu dunia akan kembali seperti dulu. Okay. Sound tu berkurangan dan dia punya volume juga agak drop sikit. Tapi apa yang kita nak? Di sini hanya menunggu dunia akan kembali seperti dulu. Do aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Okay, bila dia dah hilang dan volume dia agak drop, tapi kita tengok dulu, kita balancekan dulu dengan music. Ku di sini hanya menunggu dunia akan kembali seperti dulu. Do aku agar kau sejahtera, moga dijaga yang esa sentiasa. Buat wira kami semua. Okay, itu yang saya nak. Maksudnya sound background tu tak ada dalam lagu. So, itulah yang saya gunakan untuk membuang background noise. Tahu contoh kalau dia ketara, contoh ada kita boleh guna dia. Gunakan DSer untuk membantu. Tapi dalam khasnya case ni dia tak ada. Ku di sini hanya menunggu dunia akan kembali. Okey, jadi itulah dia yang saya gunakan untuk mencuci sedikit sound background noise. Saya menggunakan expander. Okey, untuk seterusnya saya akan tunjukkan proses kita panning atau kita letakkan audio kita atau track kita tu kita nak ke kiri ke kanan ke. So, nama dia panning. So, untuk proses ni saya tunjuk pada track backing vocal sebab backing vocal ni ada 4. So, kita akan dengar dulu yang masih mono, maksudnya dekat tengah semua. Moga kita semua Tuhan selamatkanlah. Mengubah. Okey. Okay, sekarang ni saya akan letakkan mereka ni ke kiri dan ke kanan. Tapi untuk video ni kita cuma boleh nampak dia bergerak je ke mana. Sebab output untuk screen recording saya dia mono. So, tapi saya akan bounce balik untuk saya bagi dengar yang audio yang saya buat. Audio yang sama. Maksudnya sekarang ni AD saya letak dia di 25 kiri. Dan ni perempuan di sebelah kanan 25. Dan saya letak Matao yang handsome lagi kacak ni, dia dekat 50 sebelah kanan. So dia lelaki perempuan dengan Nani. Dan Ajud lelaki perempuan dengan Eddie di sebelah kiri. Okay, jom saya playkan bersama dengan audio yang saya dah bounce. Sekejap lagi ya. So dia akan bunyi macam ni. Moga kita semua Tuhan selamatkanlah. Mengubah. Okay, itulah dia setelah selesai kita panning.
Okay, proses yang sama juga kita boleh buat pada semua track. So tak ada halangan, kita nak letak sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, ikut idea masing-masing, tak ada masalah. Jadi, apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita panningkan semua terus. Okay, dan so semua dah pun saya stereokan dia. Kecuali main vocal. Main vocal saya biarkan dulu. So sekarang ni kita boleh dengar music je dulu. So kita off solo. So mute 2 track vocal. Kita dengar kat di sini. Jadi itulah proses panning. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Awi, tetapi bagiku hanya tak payah nak sedih sangat lah. Sikit-sikit sudah cukup. Okey, saya dah cerita pasal track vokal tadi tu. So macam mana kita nak mencantikkan dia. Nak kata cuci sangat pun tak juga. Tapi kita boleh reduce sikit background noise tu. Next ni kita cerita pasal reverb. Jom kita tengok video ni. Siapakah yang sudi mengulurkan simpati? Okey, jom kita ke proses terusnya, iaitu kita menambahkan reverb kepada mereka-mereka ini. Saya mulakan dengan drum dulu. Untuk drum saya buat 2 jenis reverb. Iaitu yang satu tu dia macam reverb, kira room reverb. Maksudnya macam kita rekod dalam studio lah. So saya buat satu bass. Bass ni tugas dia adalah kita cuma guna satu track je. Okay. Kita tak perlu letak reverb pada setiap track ni. Satu-satu. Contoh drum ni, kick satu, snare satu, tom satu. So kalau semua ada reverb macam tu nanti dia jadi berat. Okay. Saya namakan dia room reverb. Untuk drum. Kemudian saya tambahkan reverb kat sini. Saya letak, saya pilih salah satu. Ambil space designer lah. Saya cuma guna small space room. Dan let's say saya gunakan sini, kita boleh pilih lah yang mana kita nak. So saya ambil recording stage. Okay. So ini bunyi recording stage. So kita tak boleh dengar lagi sebab kita belum hantar dia daripada track ni. Track drum ni kita belum hantar dia ke sini. So kalau kita play pun kita tak dengar lagi. Okay, apa yang kita kena buat adalah kat sini bass ni kita highlight semua track drum. Tak dengar kan? Itu kita solo lah drum je. Okay. Ini terlebih. Kalau kosong. Reverb yang saya guna dia kecil untuk room. So dia tak banyak sangat lah dia punya reverb tu, walaupun kita tolak dah sampai tengah tu. Seterusnya saya tambah lagi satu. Untuk drum juga saya buat bass kedua ni. Untuk space reverb. Space reverb. Maksudnya yang ni saya guna reverb besar. Reverb yang besar tu saya letak sama juga dekat sini. Saya letak bass 2 ni. Saya masukkan reverb. Dan saya pilih satu reverb yang besar. So kat sini kita ada pilihan lah. Kita nak large space ke, medium space. Ni warp ni dah bunyi dia macam experimental. So saya pakai plate reverb. Dan saya ambil
big plate. Contohnya, saya ambil big plate, so dia dekat sini lah. Ini berapa banyak reverb kita nak. So saya stay je dekat 10. So saya tutup balik dan kemudian kita play. Okay, tu sebenarnya bunyi reverb yang tadi. Reverb baru ni saya tak masukkan lagi. So untuk space, kan ini space tu. Okay. Dia memang dengar macam lebih sangat, tapi bila kita play dengan semua muzik nanti kita tak dengar sangat pun reverb tu. Contohnya boleh tambah lagi kalau kita nak. Okay, itulah bunyi dia untuk drum akustik. Drum elektronik saya biasanya gunakan space je terus. Space reverb. Okay, tambah je. Inilah basically saya letak reverb pada drum. Lepas ni kita tengok pada instrumen lain pula. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan untuk letakkan reverb pada apa-apa instrumen yang lain lah, termasuk vokal. Okay, kita ada pilihan untuk kita buat reverb lain ataupun kita guna reverb yang sama. Macam saya cakap tadilah, cara yang sama, kita tambah bass ke ataupun kita letak reverb pada setiap track ni masing-masing tu, tapi dia akan berat lah. Okay, apa yang saya nak tunjuk sekarang, kita cuma gunakan reverb yang ada tadi. Contohnya semua track ni. Okay. Saya gunakan reverb space ni tadi. Semua dah ada reverb yang sama. So, saya mulakan dengan gitar lah. Bass, saya tak masukkan reverb. Jom kita try dengar. Ikut kadar dia, ikut pada telinga masing-masing. Nak banyak-banyak lah, nak sikit-sikit lah, terpulang. Okay, kita nylon. Kita nylon saya dekat belah depan. Dekat intro ni. Okay, macam kita nylon ni saya suka untuk dia ada banyak reverb. Awal ni dia ada piano elektrik. Okay. Sound elektrik piano tu sendiri dah memang ada reverb dan sound dia memang macam tu. So saya tak perlu letak banyak lah. Okay. Ini ada piano akustik. Letak dia lebih kurang dengan gitar. Okay, string,
kebiasaannya saya akan letak dia reverb yang banyak space supaya dia boleh besar dan jauh. Macam ni pun boleh. Dia melampau lah. So kita letak beras 9. Beras pun sama sebab beras ada di sini dekat bridge ya. Biasanya saya akan ikut string punya tadi. Oboe dan French horn ni dia sama, dia main benda yang sama. So di sinilah tempat dia. Instrumen yang karakternya solo, saya suka dia ada banyak reverb. Itu atas saya lah. Dan kalau anda semua nak buat macam mana terpulang, ni cuma basic. Seterusnya kita buat bass. Okay, ni reverb kosong. Tuhan selamatkanlah. Sama juga dengan vokal. Dunia, oh dari corona, ya dari dunia, oh dari dunia, oh corona. Who stayed home Malaysia? Let them work for us, let them work for us. Please stay safe. Jadi itulah basic untuk kita meletakkan reverb. Okey, jadi apa yang dah ada ni saya akan gunakan untuk proses mastering sekejap lagi. So saya bounce dia, jadikan dia konon-konon final. So saya letak dia dekat desktop. Saya buat dia final tutorial mix. Okay, inilah tajuk dia ya. So saya bounce dia seberapa banyak kita nak pun. Ada delay, macam-macam ada. So kita boleh buat macam-macam. So yang pastinya saya tak kacau stereo output. Saya langsung tak touch dia daripada awal video ni sampailah sekarang. Sebab setiap audio yang keluar tu diguna sini, saya boleh akhirnya saya cuit. Okay. Biar dia kosong. Okay, inilah level kita. So dia tak sampai kosong. So dia, maksudnya dia masih lagi slow. So volume dia tu kita akan angkat balik, naik untuk pergi ke output yang dekat mastering. So kita tengok proses mastering pula. Di hari raya terkenang daku kepada si dia, kampungku indah jauh. Tak boleh. Lagu ni sedih. Ini serius sedih. Ini tak boleh. Okey, kita terus je lah ke proses yang seterusnya, iaitu proses terakhir dalam video saya. Next ni adalah kira penutup kepada proses penyediaan audio. Kita teruskan je lah ke proses mastering. Apakan daya, masa tak akan kembali. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Proses yang terakhir untuk video saya ni adalah mastering. Ni saya dah buka file baru dan saya masukkan audio daripada desktop tadi. Ni dekat sini. So saya bekerja dengan file baru. Apa yang saya kena buat adalah untuk saya naikkan balik atau besarkan wave dekat sini. Sekarang ni dia kecil, kuncup macam tu je. Okay. Ni sound dia. Tabah menghadapinya, Tuhan selamatkanlah negara Malaysia. Doa kami di rumah untuk
Cara saya buat, saya hanya menggunakan preset mastering yang ada pada Logic Pro. Yang mana sound dia saya boleh enhance lagi. Dia dah ada enhancer dalam tu. Saya guna Final Pop Master White. Tabah menghadapinya. Tuhan selamatkanlah Negara Malaysia. Doa kami di rumah untuk bela negara. Kita semua mampu mengubah. Tuhan bebaskan dunia dari corona. Ya dari dunia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apa yang dia dah sediakan ni, ini standard lah. Maksudnya, apa-apa yang proses mastering buat. Bagi saya, apa yang saya buat ni cuma pre-master. Sebab saya belum master betul-betul untuk membuat mastering. Okay, dia ada pakar, bidang pakar masing-masing lah. Tapi apa yang saya tunjuk ni, basic je. Okay, bila kita dah siap proses ni, maksudnya berakhirlah proses mastering. So, bila kita dah siap, kita bounce dia. Kita bounce dia dan kita namakan pula. Kita letak ke desktop juga. Final Mastering Tutorial. Bounce. So, kita tengok apa jadi. Dan apa beza dia. Tutup kejap. Kita bawa masuk. Final Mastering Tutorial. So, kita drag dia masuk. Halo. Okay. Mic dah berat. Okay. Inilah beza dia. Kita tengok kebesaran. Kan ada beza. Itulah yang terjadi. Itulah besar dia. Bila dah mastering, biasanya dia jadi macam ni. Cubalah jaga untuk, yang penting sekali jangan sampai distort. So contoh walaupun macam ni dia besar, bila kita dengar balik, Tabah menghadapinya. Tuhan selamatkanlah. Negara so kita tak dengar dia punya bunyi distort. Okay, sekian video saya. Okay guys, okay, dengan itu berakhirlah video saya untuk 2 episod ini. Jadi saya mengharapkan anda semua yang menonton dan cuba mengambil tahu tentang proses-proses ni terbuka hatinya dan berjaya memahami apa yang cuba saya sampaikan. Sekiranya ada ketidakfahaman ataupun nak bertanya atau nak minta saya berkongsi lagi, saya tak ada masalah. Saya terbuka untuk anda mencari saya di mana-mana. Sama ada di Facebook, di Instagram atau WhatsApp saya. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh berkongsi benda tu semua. Okay. Apapun, sebelum saya akhiri video saya nak berterima kasih kepada pihak Suara kerana memberi ruang untuk saya di 2 episod ni, di minggu lepas dan juga di minggu ini, untuk menjadi fasilitator jemputan secara online. Alhamdulillah, saya berterima kasih. Di situlah tempat saya bermula dan di sinilah juga saya akan meneruskannya. Jadi saudara-saudari sekalian, sekiranya ada apa-apa salah dari saya, maafkanlah. Jika ada kesilapan dari saya, ampunkanlah. Jadi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kampung. Oh, tak boleh kan? Tak boleh balik kampung